Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهداه ومن بهم اقتدى وبعد. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam. Allah dengan makna dia saja Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, yang mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik, yang layak diperhambakan diri, diibadatkan kepadanya. Semuanya termasuk dalam perkataan Allah. Disebut lafzul jalalah, lafaz yang paling hebat, yang paling besar maknanya, yang tak mampu diterjemah dengan bahasa-bahasa lain. Walaupun orang cuba terjemah Tuhan dalam bahasa Melayu, Dewata Mulia ada dalam bahasa Sanskrit, God dalam bahasa orang Eropah, Khudaya dalam bahasa Parsi, semuanya tidak mencapai maksud perkataan Allah. Allah ni merangkumi segala sifat sempurna dan nama-nama al-asma'ul husna. Rabbil alamin, Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ini. Bukan sahaja dia menjadikan alam, dia mentadbirkan alam dengan peraturan-peraturannya, dengan hukum syariatnya. Bagi manusia ada perkara yang ditetapkan oleh Allah, halal dan haram, perkara rukun-rukun dalam ajaran Islam, akidah, syariat dan akhlak. Ada perkara yang boleh dipikir oleh akal di atas dasar yang umum. Ada perkara yang didiamkan, yang dibenarkan manusia menggunakan akal. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang rahmatnya tidak terhingga kepada semua hamba-hambanya, yang Islam, yang bukan Islam,
binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lain, termasuk rahmat di atas dunia yang sedikit ini. Disebut dalam hadis, sekiranya dunia ini sebesar harga sayap nyamuk, Allah Ta'ala tak beri rahmat kepada orang yang bukan Islam. Tapi rahmat Allah sangat luas, hukumnya adil, Ar-Rahman Ar-Rahim, bersifat rahmat. Malik Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan, hari kiamat. Mengikut ad-din, mengikut jauh mana manusia mengikut ajaran Islam, akan dibicarakan pada hari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau sahaja kami sembah, akan engkau sahaja kami meminta pertolongan. Kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Setelah kita memuja dengan nama-nama yang paling hebat, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama yang paling besar, Al-Asma'ul Husna. 3 nama ini. Kalangan nama-nama yang banyak, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama yang paling dahulu. Kita puji dia, mengaku dia yang memiliki segala kerajaan dunia dan akhirat. Semua kerajaan yang ada di atas dunia ini habuk yang halus saja. Dunia pun habuk yang halus. Apa dia kerajaan yang ada di atas dunia? Habuk yang halus, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mesti mengikut ad-din, iaitu Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Akan dibicarakan sama ada ikut Islam ataupun tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita merendah diri, akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong. Minta tolong apa? Perkara yang sangat penting. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang betul. Minta hidayah. Hidayah ada beberapa jenis hidayah. Hidayatul fitrah, hidayatul hawas, hidayatul aqal, hidayatul din. Ada 4 jenis hidayah. Hidayatul hawas, hidayatul fitrah, ialah hidayah mengikut sifat semula jadi, naluri sifat semula jadi. Ada makhluk yang ada nyawa, ada nafas. Ada makhluk yang tak ada nyawa, tak ada nafas hidupnya. Ada makhluk yang hidup atas darat, hidup dalam laut, air masin, air tawar. Tumbuh-tumbuhan hidup di kawasan masing-masing, tempat masing-masing. Kalau pindah tempat lain, dia tak tumbuh, tak boleh hidup. Manusia ada sifat-sifatnya, binatang ada sifat-sifatnya, mengikut sifat semula jadi. Ini ada pada semua makhluk. Hidayatul hawas, petunjuk dari segi perasaan, rasa sakit, rasa lapar, rasa sedih, rasa suka, rasa marah. Sifat ini ada pada manusia, ada pada binatang, ada pada orang tua, ada pada kanak-kanak yang baru dilahirkan. Bila menangis, dia bila lapar dia menangis, sakit dia menangis, tak kerti nak beritahu. Ini hidayatul hawas. Ketika hidayatul akal, petunjuk mengikut akal, ini ada pada manusia, tak ada pada binatang. Tak ada pada budak-budak yang belum balik, yang kecil. Pada binatang pun tak ada hidayatul akal. Oleh kerana manusia itu ditaklifkan dengan perintah Allah Ta'ala.
halal dan haram, boleh dan tidak boleh, tidak macam binatang. Kerana mereka ada akal. Hidayatul din. Yang kita minta tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, ila hidayatul din. Mengikut petunjuk ad-din, petunjuk agama. Ad-din itu ditafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran ditafsirkan oleh Quran sendiri. Ditafsirkan oleh Nabi, ditafsirkan oleh para ulama yang dahulu dan kemudian. Di sana ada ayat yang Quran tafsirkan. Di antaranya as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka. Ditafsirkan lagi, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang kau beri nikmat itu ialah an-nabiyyin, as-siddiqin, orang yang benar, yang percaya, yang benar, bukan bohong. Asyuhada, mereka yang mati syahid. As-salihin, orang yang saleh. Itu mereka yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Yang kita kena ikut mereka itu. Kena ikut Nabi-Nabi, ikut siddiqin, orang yang ikut Nabi, yang setia dengan Nabi. Ikut orang yang berjuang, yang mati syahid. Ikut orang yang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang diberkahi ke atas mereka. Ditafsirkan qauman ghadiballahu 'alaihim, kaum yang Tuhan murka atas mereka, orang Yahudi, dalam ayat-ayat yang banyak dalam Quran. Kenapa Yahudi dimurka oleh Allah, al-maghdubi 'alaihim? Kerana mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu berkenaan dengan Islam, tahu zahir Nabi akhir zaman, tapi tak ikut. Contohnya, maka kalau ada orang Islam yang tahu, yang berti, yang alim, tapi tak ikut, ini al-maghdubi 'alaihim. Jangan kita terpengaruh dengan mereka yang tahu tapi tak ikut. Sangat bahaya. Golongan orientalis yang mengarang buku, mengarang banyak buku tentang Islam, baca-bacalah, tapi mereka tak beriman. Ini jaga al-maghdubi 'alaihim. Walaupun fikiran dia tu molek, ada racun di dalamnya, sudah ikhlas. Ini sangat bahaya. Waladdallin, dan yang sesat, yang tak tahu apa. Yang sesat tak tahu apa, berasa betul tapi tak betul. Dia berasa dia betul, berasa dia benar, tapi tak benar kerana tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Ini bahaya. Banyak orang-orang kita ni dengar orang yang sedap cakap, yang sedap menulis, yang sedap kelola, ilmu tak ada, ikut, ini sesat. Khususnya mereka yang jahil merakab. Jahil merakab, yang tak tahu dia tak tahu. Ada orang yang tahu dia tak tahu, dia belajar. Ada orang yang tak tahu dia tu tak tahu. Ini banyak dalam masyarakat. Tapi tunjuk pandai, tunjuk erti, cakap agama supaya dia tak erti. Ini bahaya. Kita minta Tuhan lindungkan kita daripada puak-puak al-maghdubi 'alaihim ad-dallin. Kelahiran berbagai mazhab dan firqah. Mazhab ialah aliran pemikiran, firqah ialah kumpulan-kumpulan. Dalam aspek akidah, dalam perkara beriman, rukun iman, perkara iman, akidah, percayaan, syariat, hukum hakam, dan tasawuf, termasuk tasawuf. Ada mazhab, ada pandangan, ada kumpulan. Akidah ada mazhab dia,
Syariat ada mazhab dia, tasawuf ada tarikat dia. Tasawuf disebut tarikat, itu mazhab lah. Pandangan yang berbeza dalam tasawuf dan siasah politik. Dalam politik Islam ada pandangan yang berbeza. Ada sunnah, ada khawarij, ada syiah. Ini mazhab politik. Akidah ada sunnah, ada mu'tazilah, jabariyah, qadariyah. Ini mazhab akidah. Fiqh ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Isna Asyariyah, Zaidiyah. Ini fiqh. Ibadiyah ada fiqh. Mazhab fiqh di tengah masyarakat Islam merupakan fenomena, satu perkembangan, satu keadaan, satu suasana yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu Islam yang dicampur pula dengan kejahilan agama. Berlaku dengan sebab perkembangan ilmu Islam, khususnya dalam perkara furu', perkara cabang, perkara rukun tak khilaf. Rukun Islam 5 perkara: mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, tak ada khilaf. Rukun 6 perkara tak ada khilaf. Rukun akhlak baik buruk tak ada khilaf. Tetapi di sana ada perkara cabang. Semayang tak ada kunut, tak ada kunut. Bismillah tak ada bismillah. Nak jamak qasar bagaimana? Ini perang cabang. Akidah ada khilaf juga. Ada salaf, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, ada Wahabi di zaman mutaakhir. Ini mazhab akidah. Ini perkara cabang. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Ini perkara cabang. Berlaku dalam masyarakat Islam. Dan berlaku pula golongan nasionalis, sosialis, komunis. Ini zaman mutaakhir. Teori-teori moden ini berlaku. Dengan sebab berlaku perubahan dalam masalah fiqh, kerana sahabat-sahabat Nabi dihantar ke wilayah-wilayah yang banyak. Ada sahabat yang duduk di Yaman, sahabat yang duduk di Taif, yang duduk di Mekah, duduk di macam-macam wilayah. Zaman Nabi ni, zaman itu tidak ada telefon, tak ada wireless, tak ada alat perhubungan. Bila berlaku satu perkara, kadang-kadang Nabi baca kuat bismillah, kadang-kadang tak dengar Nabi baca bismillah, dia baca ke tak. Maka timbul khilaf dalam masalah bismillah. Ada ke tak ada dalam Fatihah? Ini masalah cabang. Semayang belaka. Jangan kata hak ni tak betul, ni salah, jangan. Ini masalah furu'. Dalam masalah qiraat, baca Quran, famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Famsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ada qiraat wa arjulakum, ada qiraat wa arjulikum. Jumhur ulama membaca dengan wa arjulakum. Sapulah kepala kamu dan basuh kaki kamu. Kalau baca bagi datang. Kalau baca wa arjulikum, sapu kepala kamu dan sapu kaki kamu. Sapu kaki tak basuh. Ini berlaku khilaf. Semayang berlaku. Kita duduk biasa mazhab Syafi'i, biasa mazhab Pak, kita basuhlah kaki. Ada puak yang harus sapu kaki. Ini termasuk furu'. Semayang. Tapi oleh kerana dah belajar agama, hamu sesat kelahi. Ini timbul masalah-masalah khilaf kalangan para sahabat. Kadang-kadang berlaku hukum nasakh, dibatalkan hukum. Mula-mula boleh, lepas tu Nabi kata tak boleh. Masa Nabi kata tak boleh tu, dia tak ada di Madinah. Dia duduk di Taif, dia duduk di Yaman. Dia tak tahu. Dia pakai hukum pada masa yang belum dinasahkan.
Ini timbul khilaf mazhab-mazhab. Kemudian bercelaru pemikiran, masuk penjajah, bawa macam-macam pikiran. Semayang, puasa, politik tak ada dalam Islam. Ada jadi komunis, jadi sosialis, jadi macam-macam. Hak jadi kapitalis pula makan riba. Sebab dia tahu semayang, puasa, zakat, haji, buat umrah, hajat, makan riba. Pasal apa dia tak tahu bab muamalah? Dia ingat agama ni semayang, puasa, zakat, haji, bab niaga tak ada dalam Islam, ikut suka kita lah. Ini ada orang yang menganut ajaran komunis, masuk hutang, berjuang komunis. Sebab kata terawih dah tinggal. Maya terawih berjuang komunis. Komunis tak percaya ke Tuhan. Dia tak tahu ni. Kerana kejahilannya. Pada Karl Marx yang mabuk ajaran komunis itu, Tuhan tak ada. Ini sesat. Tapi juga komunis ni bela orang miskin, batu saja. Dia tak tahu akidahnya, tak percaya pada Tuhan. Ekonominya bela orang miskin. Ini jadi celaru. Timbulnya bercelaru dalam bercakap Islam. Dicampur pula dengan kejahilan agama, jahil bab agama, yang ikut serta dalam perbahasan oleh kalangan yang bukan ahlinya, bukan ulama, bahas pula. Dia tak mengaji agama, pakai hukum akal, bahas sama sendiri. Bila bahas sama sendiri, jadi kacau. Jangankan perkara yang halus, perkara yang kasar sudahlah. Bila timbul ayat tayamum, barang siapa yang ada tak ada hadas kecil, ada hadas besar, tak ada air, boleh tayamum dengan debu. Dua orang sahabat musafir berlaku hadas besar, diatur oleh Allah Ta'ala begitu. Aku mimpi semalam kena mandi wajib, air tak ada nak mana. Kata orang ni, tayamum biasalah, sapu tangan, sapu muka, tangan dua siku. Hak tu kata kena guling dalam debu, guling dalam debu, dah mandi, gitulah. Balik berjumpa dengan Nabi, lalu Nabi menerangkan yang sebenar ini. Ini berlakunya khilaf dalam masalah hukum. Fitnah yang menguji umat Islam dan aspek yang asing berprinsip akidah Islamiah yang beristiqamah. Kadang-kadang musuh-musuh Islam, Yahudi dan Kristian, yang pura-pura masuk Islam nak menyesatkan orang Islam, selewengkan orang Islam. Dia boleh bahasa Arab, boleh baca Quran, boleh hafal Quran, tapi dia bukan Islam. Tujuannya dia masuk kampung orang Islam yang tak tahu Quran, tak tahu apa, dia tahu Quran tapi dia tak beriman. Dia heret orang kampung yang tak tahu ni kepada ajaran sesat. Ini berlaku sembahyang batin, puasa batin ni. Ini disesatkan oleh orang bukan Islam yang masuk dalam masyarakat Islam untuk menyesatkan orang Islam. Khususnya apabila jatuh Parsi dan Rom zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila tidak ada harapan lagi untuk melawan Islam dengan arkan tentera, kalah. Nak perang kalah, macam mana nak lawan Islam? Lawan dari dalam. Lalu mereka menyamar. Mereka ni cerdik, bijak, bahasa Arab, boleh baca Quran. Masuk ke kampung, masuk orang badi yang tak tahu kala ni. Lalu dia mengajar, orang tengok dia ni boleh Quran, boleh apa. Lepas tu dia masuk sikit-sikit ajaran menyeleweng daripada Islam. Ni timbulnya ajaran sesat. Mula-mula jadi tak iman dulu. Orang apa ikut baca sedap. Oh sedap baca ni. Lama-lama kalau dalam sapah hakikat, tinggi martabat, pakai niat aja sembahyang. Tak payah sembahyang. Orang apa ikut dia, dah tinggi dah martabat. Bila sembahyang pakai hakikat, bila makan tak pakai hakikat. Dia makan, berkas rasuk makan, pakai niat makan. Ini
Semayang tak ikut Nabi, puasa tak ikut Nabi lagi. Timbulnya ajaran sesat. Musuh-musuh Islam masuk dalam masyarakat Islam. Kita akan baca semua. Walaupun berlaku beberapa kekhilafan di peringkat generasi awal umat Islam, namun pegangan mereka masih kukuh pada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber asal kepada ajaran Islam, adalah petunjuk yang menyelamatkan umat Islam daripada terjebak ke dalam kancah penyelewengan akidah yang ketara. Walaupun orang Islam berbalah dalam perkara porong, perkara cabang, tapi tak balah dari segi pergaulan mereka. Bahkan ulama-ulama di buku, begitu juga dengan kewujudan generasi as-salafus salih, generasi awal umat Islam tahun 1 hingga 300 Hijrah. As-salafus salih, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in tabi'in, zaman sehingga 300 Hijrah, yang berakidah unggul dan dijalin ikatan ukhuwah Islamiyah yang diutamakan daripada ikatan yang lain, sehingga tidak berjaya digugat oleh cabaran dalaman dan luaran. Walaupun mereka berkhilaf mazhabnya, bahkan berguru dan bermurid dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan ada ikhtilaf alat berazab berbeza pendapat yang tidak memecahkan ahlul qiblah, orang yang sama-sama menghadap kiblat. Imam Abu Hanifah, ulama mazhab yang pertama. Mazhab ni bukan empat mazhab. Sahabat-sahabat ada mazhab dia. Mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Az-Zubair. Ini ulama-ulama sahabat, pemuda-pemuda sahabat, ada mazhab dia. Zaman tabi'in, mazhab Umar bin Abdul Aziz. Ini dulu pada mazhab 4 lagi ada mazhab. Sa'id bin Musayyab, Sufyanus Thawri, Abu Thawr. Ini mazhab ulama-ulama yang mujtahid. Mazhab Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, mazhab Qatadah. Ini ulama tabi'in. Mazhab Hasan al-Basri, ini ulama tabi'in yang sempat dengan sahabat-sahabat. Mereka berkhilaf, tak kelahi antara satu sama lain. Bahkan ada mazhab-mazhab ini yang pelik pandangan dia, pelik, kita tak boleh pakar, tapi ijtihad dia so di luar daripada mazhab apa, pelik, tak boleh pakar. Ibn Sirin ni ialah seorang alim dalam takbir mimpi, boleh pakar takbir mimpi dia. Bab fiqh ulama tak pakar dia. Ibn Sirin. Qatadah alim dalam fiqh. Hasan Basri alim dalam bab fiqh. Ini semasa. Qatadah, Hasan Basri, Ibn Sirin semasa. Ibn Sirin bijak takbir mimpi. Ada seorang jumpa Ibn Sirin, wahai Syekh, saya mimpi semalam, saya tengok seekor ayam catuk telang mutiara. Telang-telang dia tubik berok besar, jadi besar. Lepas tu dia telang semutiara pula, telang-telang tubik serupa je. Lepas tu dia telang mutiara pula, tubik kalau kecil je. Apa makna ni? Ibn Sirin kata, ini pandai dia takbir mimpi. Tuhan beri ke dia. Mutiara yang pertama tu dia kata, dia catuk besar, itu Hasan Basri. Kawan aku Hasan Basri. Mazhab dia masyhur, orang pakar. Mazhab dia masyhur. Hak catuk mutiara tubik macam tu dia tu, ini Qatadah kawan aku. Mazhab dia macam tu dia tu ke. Hak dia catuk mutiara tubik halus aku dia. Aku tu mazhab aku orang tak ikut dia. Pandangan dia, dia tak balah antara satu sama lain.
tak menyesatkan antara satu sama lain. Abu Hanifah ada murid dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf. Ini murid pada Abu Hanifah. Pandangan dia lain dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tak marah. Abu Hasan Asy-Syaibani lain. Imam Syafi'i berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i mengaji dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mazhab Hanafi, pergi ke Iraq belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Guru pada Abu Hanifah dah mati dah, tak ada lagi. Dan belajar dengan murid pada Abu Hanifah Muhammad bin Asy-Syaibani. Mazhab Hanafi kata kunut tak ada dalam sembahyang subuh. Kunut ni bila berlaku darurat baru baca kunut. Syafi'i kata dok kunut sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Imam Syafi'i pergi ke Iraq, suruh dia jadi tu imam sembahyang subuh. Tiba-tiba Imam Syafi'i tak baca kunut, tak sujud sahwi. Syafi'i tak baca kunut, tak sujud sahwi. Kalau tanya dia pasal apa, mung tak baca kunut, tak sujud sahwi. Menghormati Abu Hanifah. Menghormati Abu Hanifah. Dan bukan cabang. Hak rendah-rendah ni dah, kena kunut. Salah mudah kunut ni. Siapa gomo okey. Lebih pada imam mazhab lagi dia ni. Ini. Kemudian Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid dia. Ada pandangan-pandangan Syafi'i lain pada Imam Malik. Berbeza. Syafi'i pendapat begini, Malik kata begini. Contoh mudah Allahu Akbar, letak tangan sini. Imam Malik Allahu Akbar, tangan berkalpah. Tak ubah sini. Khilaf benda begini saja. Dan banyak perkara lain. Khilaf antara Malik dengan Syafi'i. Syafi'i murid pada Imam Malik. Lalu orang beritahu, ngacung ke Imam Malik, apalah Syafi'i anak murid mu ni beri pandangan begini lain pada imam. Oh, dia alim, anak murid aku yang alim. Boleh jadi pendapat aku betul, aku kata betul, dia salah. Pendapat dia aku kata salah, boleh jadi betul. Semua cakap-cakap manusia lain pada nas diterima dan ditolak ila sahib hadzal qabri. Dia Imam Malik ni duduk di Madinah mengajar dalam masjid Nabi. Malaikat orang yang duduk dalam kubur ni tunjuk ke kubur Nabi. Kalau hak dalam kubur ni bercakap tak boleh, kalau ada nas dalam Quran, dalam hadis. Tapi kalau aku berijtihad, orang boleh terima, boleh tolak. Imam Syafi'i pula dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad murid pada Imam Syafi'i. Anak murid dia Imam Muhammad bin Hanbal. Mazhab Hanbali itu murid Imam Syafi'i. Syafi'i guru dia. Dalam masalah orang tinggal semayang, Imam Ahmad bin Hanbal kata orang tinggal semayang terus jadi kafir. Kerana hadis man taraka as-salata faqad kafara jiharan. Barang siapa yang tinggal semayang jadi kufur yang nyata. Imam Syafi'i kata kufur tu dia menafikan semayang tu wajib boleh jadi kufur. Kalau tak nafi semayang tu wajib tak jadi kufur, dosa besar saja, kata Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal kata tak. Nabi kata kafir lah. Syafi'i kata dosa besar. Orang tinggal semayang ni dosa besar. Selagi dia kata semayang tu wajib, kecuali dia kata semayang tu tak wajib boleh jadi kafir. Ini khilaf dalam masalah pemahaman. Dalilnya Nabi tak hukum hudud dan sebagainya terhadap mereka yang tinggal semayang, tak masuk dalam hukuman hudud yang dinaskan. Ini tidak lain lagi, nyata begitu. Imam Ahmad kata dok jadi kafir. Syafi'i tanya Imam Ahmad, wahai Ahmad, kalau mu kata orang tinggal semayang jadi kafir, dia nak semayang mana? Dah dia kafir, nak masuk Islam macam mana? Cara nak masuk Islam? Ahmad kata dia semayang mula. Semayang mula orang kafir tak sah semayang.
Tak sah semayang orang kafir. Yang melayang tak sah semayang dia. Macam mana nak jadi? Ahmad tadi nak jawab. Ini hujah antara imam-imam mazhab. Mereka tidak kelahi antara satu sama lain. Hak kelahi ni hak ilmu-ilmu sikit ni. Kalau kita buah air dalam botol, kalau air tu penuh, kita kocok tak apa kuat. Kalau air tu sikitnya kuat mana bunyi. Tu dia. Kena faham. Ini kita tahu kematangan seseorang dalam ilmunya. Kalau banyak kocok tu loceng jawab dia. Loceng. Locengnya bunyi kuat apa? Dengar-dengar. Tengok dia punya hak tukang pukul dalam tu haduh dia. Tak ada benda. Ini. Dia nak membesarkan diri dia, kocok kuat-kuat. Ini dia. Ulama zaman dahulu tidak berkelahi dalam perkara cabang. Perkara asas pertahan. Ini kena faham. Perkembangan mutaakhir apabila musuh Islam menentang Islam dari luar dan dalam, sehingga melibatkan aspek akidah melalui serangan kepahaman, telah memberi kesan yang berbahaya, sama ada di kalangan mazhab dan firqah yang lama ditumbuhkan. Firqah zaman dulu, mazhab Mu'tazilah, mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah. Ini sangat bahaya. Mazhab falsafah menggunakan akal dalam perkara ketuhanan. Perkara ketuhanan, akal tak mampu nak fikir, dia guna akal jadi sesat. Kalau Tuhan ni kita tak mampu nak fikir dengan akal kita. Kalau makhluk pun tak mampu nak fikir perkara makhluk. Contohnya elektrik, cukuplah dalil elektrik apa ada, lapunya ada. Cukup. Nak tahu dalil lebih-lebih, ambil pisau, belah wayar, jamuh tangan. Ada tak elektrik? Mampu situ jawab dia. Itu dia. Jangan. Itu kena faham. Atau ada logik moden di zaman penjajahan yang dilahirkan oleh pahaman al-ilmaniyah, sekularisme, Kristian. Kristian memisahkan urusan agama dengan dunia, menyebabkan lahirnya ideologi dalam kehidupan dunia yang dibawa masuk oleh penjajah ke dalam masyarakat Islam, dan ada yang disalurkan dengan jenama Islam pula, buah nama Islam pula, Islam liberal, sosialisme Islam, komunis Islam, buah nama Islam dalam ideologi ini telah mewujudkan fenomena keadaan baru yang lebih mempengaruhi dan membahayakan akidah. Saya tonjolkan kemuka kajian secara ringkas ini, saya pendek, dengan pengajian bacaan muzakarah, dan setelah beristikharah di hadapan Allah bagi melakukan kajian yang sukar, payah dan berbelit-belit kerana membaca kitab-kitab yang dikarang oleh kalangan-kalangan mereka, berbelit-belit untuk menjadi tatapan dalam bab akidah, agar punya akidah dapat dipelihara dengan sebaiknya walaupun apa bentuk cabaran yang dihadapi, kerana gerakan islah, membaiki dan tajdid membaharu dalam perkara akidah itu menyelamatkan kita dalam bentuk dan ulasan yang berbeza mengikut perubahan masa, tempat, situasi dan realiti. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah yang ilmu yang manfaat untuk jelaskan ini dan seterusnya dan sekian. Wallahu a'lam. Ini mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimeterikan atau dimeteraikan perdamaian Hudaybiyah. Orang-orang musyrikin menerima berita itu dengan rasa cemas dan keadaan menjadi bertambah tegang bila mereka dengar Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat nak serang Mekah. Mereka rasa takut. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menghantar Suhail bin Amr
seorang perunding yang bijak di kalangan mereka. Syekh bin Ammar ni masa tu dia kafir. Akhirnya dia masuk Islam akhirnya. Ni belum dia Islam lagi. Dia seorang yang bijak. Untuk memeterikan perdamaian dengan meminta Suhail mengemukakan syarat kepada Rasulullah SAW supaya jangan masuk Mekah pada tahun ini, supaya tidak tersia berita bahawa mereka masuk secara kekerasan. Takut malu ada. Bila orang Nabi dan sahabat masuk Mekah, malu dah. Dia tak nak lawan Muhammad ni. Dia suruh Suhail bin Ammar pergi berunding dengan Nabi, minta berunding tak usah masuk Mekah tahun ni, masuk tahun depan. Nabi dah pakai ihram dah dengan sahabat-sahabat dia. Apabila Rasulullah SAW melihat Suhail yang datang, ia bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya dimudahkan kepada kamu perkara yang menjadi masalah kepada kamu, kata Nabi. Bila Nabi tengok Suhail mari, Nabi kata Allah Ta'ala akan memudahkan kita. Nabi dah lihat firasatnya, ini nak berunding sungguh. Nabi diberi ketajaman akal. Maka termeterilah perjanjian Hudaybiyah, yang terkena itu dengan mengemukakan perkara-perkara berikut. Ini syarat perjanjian. Yang pertama, Rasulullah SAW hendaklah pulang dan tidak masuk Mekah pada tahun ini. Apabila tiba tahun hadapan, mereka dibenarkan masuk ke Mekah dengan syarat membawa senjata orang musafir, iaitu pedang bersama sarung sahaja, dan tidak ada halangan kepada mereka lagi. Ini syarat yang pertama. Boleh masuk Mekah tahun depan, tahun ni tak boleh. Nabi dah pakai ihram dah dengan sahabat-sahabat dia ni. Nabi terima. Tulis Nabi kata. Yang kedua, genjatan senjata yang ini tidak boleh berperang oleh kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. 10 tahun tak boleh perang antara satu sama lain. Ketiga, sesiapa yang ingin mengadakan ikatan perjanjian dengan Muhammad, bolehlah ia melakukannya. Dan sesiapa yang mahu mengadakan ikatan perjanjian dengan Quraisy, bolehlah ia mengadakannya. Dan dianggap mana-mana yang bergabung dengan mana-mana pihak daripada dua pihak ini dianggap ia satu juzuk daripadanya. Dan mana-mana pencerobohan yang dihadapi oleh mana-mana mereka yang ada dalam hubungan itu dianggap menceroboh ke atas pihak yang berkenaan. Mana-mana puak boleh bergabung dengan Nabi atau bergabung dengan orang kafir Mekah. Tak boleh serang menyerang antara satu sama lain dalam masa 10 tahun. Tak boleh perang. Mana-mana pihak serang pihak yang lain dianggap melanggar perjanjian. Perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, sesiapa di kalangan Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya hendaklah dihantar pulang. Mana-mana orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah tanpa izin keluarga dia kena hantar balik Mekah mula. Dan mana-mana orang dari pihak Muhammad yang melarikan diri kepada pihak Quraisy tidak dikembalikan kepadanya. Mana-mana orang Islam yang lari balik ke Mekah tak boleh hantar balik. Hak Nabi kena hantar balik. Hak orang Islam masuk Islam di Mekah pergi ke Madinah kena hantar balik Mekah mula. Orang Madinah, orang Mekah yang pergi ke Madinah lari balik Mekah tak boleh hantar balik. Nabi kata tulis. Orang ni orang tak faham ni. Orang tak faham ni macam berat sebelah je. Tapi Nabi tajam kepahamannya. Maknanya orang Islam yang masuk Islam di Mekah pergi ke Madinah atau balik, tak apa lagi balik Mekah mula, dia berdakwah di Mekah. Orang duduk Madinah, dia lari ke Mekah, dia murtad, keluar dari Islam, balik Mekah bayar barit, awak habis berah duduk Madinah, buat benda. Ni orang tak faham ni. Nabi terima. Orang tengok ni macam berat sebelah perjanjian ni.
Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diminta supaya menulis perjanjian itu. Disuruh Sayyidina Ali tulis perjanjian. Lalu disebut kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib bin Amr menyahut, adapun perkataan Ar-Rahman kami tidak tahu apalah ia, kata dia. Tak pernah dengar perkataan Ar-Rahman ni, kata Suhaib bin Amr. Tulislah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tulis itu saja Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu menyuruh Ali menulis perkataan itu. Tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Ar-Rahmanirrahim. Tulis. Kemudian menyebut kepadanya supaya ditulis inilah perkara yang telah dia setujui untuk berdamaian oleh Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Suhaib pun berkata, kalaulah kami tahu bahawa kamu Rasulullah, nescaya tidaklah kami menghalangmu untuk mengunjungi Baitullah. Kami tak aku muni Rasulullah. Kalau sebut Rasulullah, kami dah halang masuk Mekah ni, kami tak percaya muni Rasulullah. Kenapa tulis Rasulullah? Tulis Muhammad bin Abdullah lah. Dia tidaklah kami memerangimu, tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Tulis namamu, nama ayahmu. SAW bersabda, sesungguhnya aku sebenarnya ialah Rasulullah, walaupun kamu membohonginya, kata Nabi. Tak apalah, mudah percaya aku tetap Rasulullah. Tak tulis tak apalah. Rasulullah SAW menyuruh Ali menulis perkataan Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah Ali. Tulis. Dan memadamkan perkataan Rasulullah. Tulis Rasulullah. Wabah mula. Buang Rasulullah. Tetapi Ali enggan memadamnya. Ali tak berpadam. Nabi kata padam tu apa tu? Rasulullah tu. Nabi tak. Sayyidina Ali tak berpadam. Wadak tahu je. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Kat mana kata tu? Nabi tunduk. Nabi pun buang dengan tangan dia sendiri. Setelah selesai menulis surat perjanjian dan dimeterikanlah perdamaian, tiba-tiba kabilah Khuza'ah mengisytiharkan masuk di sebelah pihak Rasulullah SAW. Kabilah Khuza'ah kata dia bernaung di bawah Nabi. Dia bukan Islam lagi ni. Sebenarnya mereka sejak dahulu lagi menjadi golongan yang setia dengan keluarga Rasulullah SAW, baik anak-anak Nabi, yang terdiri daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun Bani Bakar menyertai Quraisy. Bani Bakar menaung bawah Quraisy. Menerima perdamaian dengan perasaan yang berat. Sesiapa yang membaca perkara yang tersurat dalam perjanjian ini sangat terhina. Bahasa hina perjanjian ni. Dah pakai ihram dah, tiba-tiba tulis dah boleh masuk tahun ni, masuk tahun depan. Turun pula ayat Quran, tak boleh buat pakai ihram, malaikat kena sembelih. Sembelih huta. Sembelih kambing baru boleh buat. Kena tahalul, tak boleh masuk gitu. Kena hukum pula. Tetapi apa yang tersirat di dalamnya memberi kemenangan yang besar di pihak Islam dan penganutnya. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui perkara yang tersirat. Ramai orang yang hampir punah kerana tidak tahan menghadapi ujian ini. Kerana nak marah janji yang berat sebelah ni, banyak orang yang jadi punah, nak marah. Nabi suruh sembelih dan nak sembelih mendatang, nak marah. Oleh itu para sahabat radhiyallahu anhum melahirkan rasa tidak puas hati kerana mereka baru sahaja berbai'ah untuk berperang. Baru aja bai'ah nak pergi perang, tiba-tiba berhenti pula. Macam mana ni? Berdamai. Nak marahlah. Tidak mundur dan untuk mati, janji mati syahid. Umar bin Khattab seorang yang suka betul terang, dengan segera menemui Abu Bakar yang paling hampir dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, tidakkah dia Rasulullah? Saya dah bertanya Abu Bakar, Rasulullah, dia Rasulullah. Abu Bakar menjawab, ya. Umar bertanya, tidakkah kita ini orang Islam? Abu Bakar kata, ya. Abu Bakar menjawab, ya.
Umar berkata, kalau begitu mengapa kita menerima cara yang hina ini? Kata Sayyidina Umar. Abu Bakar menegahkan, wahai Umar, ikut sajalah perintahnya, dan aku tetap percaya bahawa dia adalah Rasulullah. Kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa Nabi buat kita kena percayalah wahai Umar. Kemudian Umar menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, tanya pada Nabi itu. Sayyidina Umar tak puas hati. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau Rasulullah? Tanya Nabi, engkau ni Rasulullah tak? Rasulullah SAW, ya. Umar bertanya, tidakkah kita ini orang Islam? Rasulullah SAW, ya. Umar berkata, kalau begitu mengapa kita memberi peluang untuk menghina agama kita? Kata Sayyidina Umar. Sabda Rasulullah SAW, aku ialah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak sekali-kali menyalahi perintahnya, dan aku tidak akan disia-siakan, kata Nabi. Umar radhiyallahu anhu menceritakan perkara ini. Aku sentiasa bersedekah, berpuasa, bersemayam, dan mendekat dan memerdekakan hamba kerana terasa membantah perjanjian Hudaibiyah. Kata Sayyidina Umar, aku takut dosa. Takut dosa lawan Nabi ni. Kerana kita tanya Nabi ni, aku semayang, aku sedekah, aku merdekakan hamba, nak balas, nak tebuh, takut aku berdosa. Peristiwa Abu Jandal, wallahu a'lam. Tak baca saya. Dan ayat 219